Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Khadijah binti Mat Yusof, penolong pegawai pertanian dalam unit industri asas tani di Pusat Pertanian Aitam. Okey, bersyukur kita dengan keadaan ilahi, dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Semoga mudah-mudahan majlis ilmu ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semua sedia maklum sepatutnya kita ada kursus secara dua hala, secara praktikal, tapi disebabkan kekangan daripada wabak COVID-19 ni, so kita terpaksalah terima norma baru cara kita berkursus. Okey, namun begitu, sekiranya tuan-tuan perempuan ingin bertanya sebarang kemusykilan, boleh terus tanya dekat saya lah, ataupun kalau tak nak buka mic pun boleh terus type dekat ruangan chat. So nanti admin saya akan baca dan segala pembahasan insya-Allah kalau saya tahu saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pada hari ini kita akan mengikuti kursus pemprosesan roti. Okey, so sebenarnya saya ajar ni adalah asas pemprosesan roti. So kalau tuan-tuan nak lebih advance, tuan-tuan boleh cari ilmu di kelas-kelas lain lah. Itu yang saya akan kongsikan adalah asas dalam pembuatan roti secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran. Okey, teknologi penghasilan produk bakery. Okey, semua orang tahu, semua orang kenal, semua orang jelas apa itu roti. Semua orang biasa dengar apa itu roti. Roti adalah diperoleh dengan membakar dough, naikkan yeast yang disediakan daripada tepung atau kombinasi air dan yeast. Okey, itu normal. Kalau roti dia sifat dia bakar. Okey, kalau goreng selalunya donat. Okey, kalau kukus selalu kita guna pau. Tapi dekat sini saya nak tuan-tuan perempuan stay, tunggu sampai akhir kita punya kursus, sebab saya akan bagi tahu ada beberapa bahan yang dia boleh dikatakanlah rahsia kebanyakan pembuat roti. Okey, contoh macam improver, macam softener. Mungkin baru bagi tuan-tuan dan perempuan mendengar term-term tersebut. Jadi saya akan kalau tuan-tuan perempuan kekal dalam kursus ini, saya akan bagi tahulah berapa sukatannya, apa dia punya fungsi. Kalau kita tak guna tu apa jadi, kalau kita terlebih ni apa jadi. Okey, roti terbahagi kepada dua, iaitu ban manis dan juga ban pedas. Okey, ban manis selalunya digunakan untuk inti-inti yang saya nyatakan itulah, inti kaya, inti kacang merah, inti kelapa, inti gula, inti margarin, inti coklat. Okey, ni roti ban pedas. Okey, ban pedas selalunya kita gunakan elemen-elemen pedas seperti sos. Kita guna elemen-elemen seperti guna mayonis, kita guna elemen-elemen seperti bawang, cili, serunding. Antara produk-produk ban pedas yang kita gunakan inti tuna, kita inti serunding. Serunding ni chicken floss, ayam atau daging, inti sausage pedas, inti pizza dan juga inti sambal bilis. Okey. Okey, peralatan. Okey, peralatan untuk membuat roti. So kat sini saya ringkaskan peralatan-peralatan yang perlu, yang wajiblah ada untuk tuan-tuan permulaan untuk membuat bisnes pemprosesan roti. Okey, yang pertama adalah ketuhar. Okey, ketuhar lebih dikenali oleh kita di rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni adalah oven. Okey, oven kita ada dua jenis, yang saya gunakan oven yang besar tu, oven industri, dan yang saya tahulah tuan-tuan perempuan saya kat rumah sendiri pun pakai oven yang biasa je, oven yang 46 liter macam tu. So oven ni sangat sensitif, sebab oven ni tuan-tuan perempuan kena R&D sendiri dengan ragam oven masing-masing, dengan ragam ketuhar masing-masing. Kalau kadang-kadang 180 darjah Celsius saya punya oven tak sama dengan 180 darjah Celsius tuan-tuan punya oven. Okey, ada beberapa sebab. Mungkin oven tuan-tuan dah lama, mungkin oven tuan-tuan tak cukup panas, mungkin oven perempuan keluaran yang lain daripada keluaran saya. Tapi macam mana untuk kita samakan suhu walaupun dah letak 180 darjah Celsius, tapi tak tahu, kita tak yakin suhu kita ni betul-betul ke 180 ataupun lebih daripada 180 ataupun kurang daripada 180 darjah Celsius, adalah kita beli alat penyukat suhu. Okey, alat penyukat suhu ni boleh beli dekat bakery lah.
kebanyakan kedai bakery ada. So kita letak dekat dalam ketuha. So benda tu akan indicate lah, dia akan kesan kita punya suhu di dalam oven tu. Okey, seterusnya adalah mesin pengadun. Okey, mesin pengadun ni selalunya kita gunakan mesin pengadun yang besar. Okey, kalau tuan-tuan perempuan tak ada mesin pengadun kat rumah, tak apa, tuan-tuan perempuan boleh gunakan tangan. Okey, kalau kita gunakan tangan mungkin dalam 15 hingga 20 minit lah untuk kita uli sampai dia jadi lembut. Mixer ada macam-macam bentuk bentuk spiral, ada bentuk wish. Okey, kalau untuk kita mengadun dough, kita guna bentuk yang S tu. Ini untuk roti. Untuk roti kita gunakan pengadun yang berbentuk S macam ni. Okey. So kalau untuk kek, kalau nak buat pecah telur, untuk pukul telur, untuk pukul krim, so kita kan wish yang ni. Okey, kalau yang ni untuk yang keras. Okey, kalau kita nak buat biskut kan, adunan-adunan yang keras, kita guna bentuk daun ni lah. Okey, seterusnya meja kerja. Meja kerja ni penting. Salah satu adalah daripada segi kebersihan. Okey, kita nak kita punya barang-barang yang kita guna tu bersih. Okey, so kalau dekat sini saya gunakan meja stainless steel. Okey, yang khas untuk kerja-kerja pemprosesan makanan. Okey, so sebelum guna kita kena sanitize dulu, kita kena basuh dengan air panas untuk elakkan daripada bakteria-bakteria. So kalau tuan-tuan perempuan kat rumah tak ada meja stainless steel macam saya, tak ada keperluan yang macam yang saya ada masa kursus ni, tuan-tuan perempuan boleh guna pelapik. Pelapik yang saya tunjuk warna merah tu, so tuan-tuan pun boleh beli kat Shopee ke, dekat DIY pun ada, saya tengok dekat kedai bakery pun ada. Dia dalam harga 10 ke 15 ringgit. Okey, seterusnya peralatan kecil. Antaranya seperti mangkuk. Okey, mangkuk untuk kerja-kerja pemprosesan selalunya kita akan gunakan mangkuk stainless steel. Okey, itu normal lah dekat mana-mana tempat pun kalau pemprosesan kita mesti menggunakan stainless steel punya material. Okey, tapi kalau tuan-tuan perempuan tak ada kat rumah tak apa. Make sure mangkuk tu bersih dan selamatlah digunakan. Okey, so make sure kalau guna mangkuk kaca ke, tak ada serpihan-serpihan kaca. Okey, kalau guna mangkuk milamin pun boleh, tak ada masalah, tapi lebih baik kita gunakan mangkuk stainless steel. Okey, terus dulang pembakar. Okey, tu pernah tengok kan, masing-masing pernah tengok. Jug penyukat ni untuk kita sukat air lah, normal semua tahu. Tapi kalau tak ada pun susah juga sebab kita apa-apa pemprosesan yang kita buat, kita kena ikut resepi 100%. Okey, sebenarnya macam orang cakap kita dahaka resepi, sebenarnya betul. Sebab saya pernah ubah-ubah resepi, ada masa tak jadi, ada masa jadi. Okey, so resepi yang saya bagi sebab tu kena ikut betul-betul sukatan yang saya tetapkan. Okey, seterusnya adalah penimbang. Okey, penimbang ni sebaik-baiknya gunakan penimbang digital. Okey, sebab penimbang digital lebih accurate, lebih tepat daripada penimbang-penimbang yang jarum tu lah. Seterusnya adalah pemotong dough. Pemotong ni penting sebab kita nak jadikan dough kita ni kecil-kecil, kita nak potong satu-satu. Sebab kalau kita pakai pisau pun boleh, tak ada masalah, tapi pisau tu tajam. Okey, pisau tu tajam, dikhawatiri dia akan merosakkan permukaan meja kita. Okey, kalau kita tak ada meja stainless steel, kalau stainless steel dengan pisau tak ada masalah. Okey, ni contoh pemotong dough. Okey, dia tak tajam macam pisau, tapi dia boleh memotong dough dengan sempurna. Okey, ni penimbang yang saya gunakan. Okey, tengok sebab apa saya guna penimbang digital? Sebab lebih accurate. Cara menimbang yang betul, ini kadang-kadang ramai yang tak tahu. Saya terangkan je lah, mana yang tahu saya kongsi je yang mana yang tak tahu. Sekira kita nak nimbang, kita kena on kan, kita letak kita punya mangkuk. Contoh ni mangkuk kita kita letak mangkuk yang kosong, kita letak tear balik supaya dia punya nombor menjadi kosong, baru kita letak bahan. Okey, sebab saya selalu nampak usahawan, student salah buat, dia masukkan dulu bahan dekat dalam mangkuk, dia terus timbang sekali. Jadi timbangan ni dah tambah sekali dengan timbangan mangkuk. Kita letak mangkuk yang kosong dahulu, kita kosongkan, baru kita letak bahan. Faham? Okey, itu penting
Okey, jap penyukat itu pun benda yang sensitif juga, kena beri penekanan. Okey, cara kita nak sukat bahan, kita letakkan cecair di dalam jap penyukat. Lepas tu kita tengok dekat mata mendata. Okey, kita letak mendata. Saya nak 1400 ml. Okey, saya kena tengok mendata macam gini. So jadi dia punya permukaan air tu akan rata dekat 140. Okey, saya tak boleh tengok daripada bawah sebab nanti bawah tu kita akan nampak macam masih lagi rendah. Kita tak boleh tengok daripada atas supaya nanti kita rasa macam benda tu masih lagi tinggi. Okey. Sebab tu saya kata dia kena eye level. Okey, level mata kita dengan penyukat tu. Okey. Seterusnya peralatan yang digunakan adalah dough prover. Okey, dough prover ni adalah salah satu bahan alatan untuk mengembangkan dough. Okey, seterusnya adalah dough divider. Okey, ni dough divider. Dough divider bahasa Melayu dia adalah pembahagi dough. Okey, di mana kita akan letak dough kita di dalam loyang ni, loyang khas. Letakkan dalam ni, contoh satu loyang ni boleh 36 Satu loyang ni boleh membentuk 36 pieces dough. Okey, jadi kalau kita masukkan dalam ni, kita 36 contoh dough kita ni, kita boleh anggarkan berapa yang kita nak. Normally orang akan timbang 30 hingga 50 gram. Itu biasa So kalau untuk ni kita kalikan 50 kali dengan 36, so kita masukkan dough yang besar kita dalam ni. So kita terus masukkan dalam mesin, dia akan membahagi dough kepada 36 bahagian. Kalau tak ada dough prover ni adalah alat untuk mengembangkan yeast dalam keadaan yang panas. Okey, kalau kat rumah tak ada, kita bentukkan roti dan kita simpan di dalam bilik yang agak panas. Okey, supaya yeast ni kembang. Fasa yang penting dalam pembuatan roti. Okey, kita kena pastikan roti tu, yeast tu betul-betul kembang, baru kita boleh bakar. Kita tak boleh bakar roti terus, kita lepas uli terus bakar. Sebab apa? Kita khawatiri dia tidak akan mengembang dengan cantik dan yeast tu tidak akan memberi efek kepada tepung tersebut. Okey, pemeraman yeast atau proving ni selalunya memakan masa 45 minit. So agak lama So buat roti ni sebenarnya lama. Sebagaimana kalau tuan-tuan perasan, kita uli tepung selama 20 hingga 25 minit. Lepas tu kita dah uli, kita kena bentuk roti tersebut. Dan kemudian kita akan proving dia dulu selama 45 minit and then kita akan bakar selama 15 minit. Okey, kat situ ada banyaklah masa yang diperlukan untuk kita membuat roti. Setelah kita siap roti, kita bagi dia sejuk dan cepat-cepat kita masukkan dalam plastik dan seal. Sebab apa? Kita nak elakkan daripada kita punya roti ni kering. Okey, kalau kering memang dah tak sedap lah nak makan. That's why sealer ni one of the important peralatan yang kita gunakan untuk membuat roti. Okey, bahan utama membuat roti. Okay, tuan-tuan pun saya rasa dah pernah tengok dah semua bahan-bahan ni, dah sinonim, dah biasa dah. Jadi saya sekali lalu je lah Tepung yang digunakan adalah tepung high protein, yeast, garam, lemak, air sejuk, telur dan juga gula. Okey, kenapa kita guna tepung roti? Sebab tepung roti ni dia ada bahan pelembut roti yang dibenarkan oleh KPDNKK untuk kita gunakan dalam pemprosesan roti. Okey, so kenapa kita tak guna tepung roti dengan tepung kek beza? Tepung kek adalah kadar protein dia rendah. Kalau tepung roti kadar proteinnya adalah lebih tinggi. Okey, yeast ni biasalah tuan-tuan pernah dengar. Yeast ada macam-macam jenis yeast. Ada yeast segar, yeast kering ataupun yeast segera. Okey, kebanyakan industri roti menggunakan yeast kering lah. Okey, kalau kita guna yeast terlebih, apa jadi? Okey, kalau kita guna yeast terlebih, roti kita akan berlubang. Kalau kita guna yeast kita kurang, isi roti kurang putih, jalinan menjadi lembab. Sebab apa? Sebab kenapa saya kata kalau kita guna yeast kurang, dia jadi lembab? Sebab yeast ni sifat dia mengembangkan adunan, mengembangkan dough.
Okey, instant yeast ni dia besar tau. Dia ada yang packaging yang besar. Okey, kadang-kadang kita ni silap dari segi penyimpanan. Okey, ni sensitif saya memang nak kena tekankan sebab sayang kalau kita membazir yeast ni. Okey. Yeast ni dia keadaan macam gini. So kalau kita boleh lihat, kita pegang dia, dia tak ada udara langsung yang masuk di dalam yeast ni. Okey, tengok dia tak ada udara langsung yang masuk dalam ni. Kalau kita dah beli yeast ni dalam kuantiti yang banyak, kita nak simpan, apa kita perlu buat? Kita perlu simpan yeast ni dalam tempat yang kedap udara. Okey, kita kena yeast ni simpan dalam kedap udara. Kenapa? Kita tak nak yeast ni aktif. Okey, yeast ni boleh aktif dalam keadaan yang basah, dalam keadaan yang lembab, dalam keadaan yang bergula. Okey, gula tu makanan dia. Okey, dia punya air tu indikator dia untuk mengembang. Yang tiga adalah garam dan gula. Menggunakan garam halus adalah yang terbaik. Garam adalah bahan yang terakhir untuk dimasukkan dalam bancuhan untuk mengelakkan yeast mati. Okey, kita akan masukkan garam ni lepas kita adun dalam masa 10 minit, 5 minit macam tu. Dah betul-betul sebati baru kita masukkan garam. Okey, kita tak boleh masukkan garam direct bersama. Sebab apa? Kita nak elakkan yeast kita ni mati dengan garam. Selanjutnya adalah gula. Gula ni sebagai makanan kepada yeast, memberi rasa manis, mengatur fermentasi, memberikan warna kepada roti, menambah nutrien, memberikan kelembaban pada roti. So, gula penting supaya untuk kita memberi makanan kepada dough. So, nanti dough tu akan dapat berkembang dengan baik. Okey, so kenapa kita kena guna halus? Sebab kalau gula kita ni tak hancur, dough kita akan jadi menggerutu dan apabila dibakar, roti akan menjadi keras. Okey, seterusnya adalah lemak. Nombor 6, cecair dan juga telur. Okey, lemak. Okey, lemak ni dia menghasilkan rasa yang enak, dapat melembutkan adunan dan juga sebagai ejen pengembang. Okey, lemak ni adalah boleh digunakan margarine, yang biasa kita gunalah plantar. Boleh gunakan butter. Butter pun ada dua jenis, unsalted butter dengan salted butter. Tu pun tak ada masalah, kita boleh guna. Dan juga shortening. Okey, guna margarine, mentega atau lemak sayuran lah, tu bahasa Melayunya. Okey, nak guna ketiga-tiga ni pun boleh, salah satu awak pilih pun tak ada masalah. Okey, air apa yang perlu digunakan untuk mengadun dough? Okey, air yang digunakan adalah air ais, air sejuk. Okey, kenapa kita guna air sejuk? Kita tak guna air biasa. Sebab air sejuk ni adalah berfungsi untuk kita mengekalkan kita punya dough tu dalam keadaan tak panas, sejuk. Sebab kalau kita mix kita punya dough tu, adunan tu, lama kelamaan 20 minit ke 15 hingga 20 minit, kita perasan kalau kita pegang dekat bowl bawah tu dah dalam keadaan panas. Kalau dalam keadaan panas, dough kita ni akan mati, cepat mati. That's why kita gunakan air ais. Okey, yang seterusnya adalah telur. Telur memberi kelembapan pada roti, menjadikan rasa enak. Sumber penaik utama di mana sel-sel udara yang terperangkap dalam buih-buih telur akan mengembang apabila dibakar. Okey, telur ni beri kelembapan lah. Kita pun tahu sifat telur adalah untuk mengembang. Dia adalah salah satu daripada ejen pengembang. Okey, untuk bahan pembuatan roti, macam saya cakap tadi, bahan pembuatan roti kita ada guna tepung high protein, kita kena guna gula. Okey, ni tepung high protein. Okey, hari ni kita akan buat 1,5 kilo. Apa-apa tepung yang kita beli dekat pasaran, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena ayak tepung. Okey, walaupun tepung tu kita baru beli ke, kalau tepung tu dah lama lagi lah, dah lama mestilah kena kan. Tepung tu baru beli ke, kita perlu ayak tepung. Okey, kenapa kita kena ayak tepung? Salah satu sebab adalah untuk kita untuk masukkan udara, dan kedua adalah untuk kita membuang benda-benda asing. Yang pertama adalah guna tepung high protein, yang kedua adalah kita guna gula. Okey, gula. Kita guna tepung susu. So tengok tepung susu. So nampak Kalau tak nampak bagi tahu tepung susu. Kita guna margarine. Margarine, kalau margarine kita buat untuk perkilangan lah, untuk kita buat untuk jual pun boleh. Tapi kalau untuk kita makan keluarga, saya cakap tadi guna apa? Butter pun boleh sebab butter sedap sikit lah. Kita guna softener. Dan kita guna improver. Okey, untuk yang tak pernah nampak softener dengan improver ni macam ni siapa yang tak pernah nampak, saya zoom sikit. Ni softener Ni softener macam inilah bentuknya. Softener ni softener. Siapa tak pernah nampak, dia bukan cecair. Okey. Yang ini improver dia kekuning-kekuningan sikit macam ni.
Okey, nampak dia macam tepung. Lebih kurang macam tepung lah. Dia punya tekstur dia kalau kita pegang dia macam tepung. Okey, kalau softener dia macam krim. Macam tepung susu. Softener dia lebih kurang macam tepung susu. Okey, kita gunakan yeast, kita gunakan garam dan juga telur. Okey, so pertama kali kita akan masukkan bahan-bahan. Kita akan masukkan bahan-bahan kering. So tengok pembantu saya. Dia akan masukkan tepung dulu. Tepung ni saya dah ayak. Okey, masukkan tepung susu yang kering Masukkan gula. Kita masukkan yeast. Masukkan softener dan juga improver. Masukkan improver dulu Okey. So kita akan gaul dulu. So kalau gaul pakai tangan pun boleh sebenarnya. Tapi sebab kita ada mixer, so kita akan gaul lah. Kita buka mixer dulu. Kita akan gaul dulu, tapi saya nak bawa ke sana macam agak susah lah Saya gaul pakai ni je dulu. Gaul rata bahan-bahan kering sehingga jadi macam seperti sebut roti Bawa masukkan masukkan butter dan juga softener. Okey, so ini nampak tak? Okey, masukkan telur. Okey, masukkan telur dan kita angkat. Okey, yang ini saya nak bagi attention sikit. Saya masukkan garam adalah yang terakhir sekali. Okey, kenapa garam kena masuk yang terakhir? Sebab kita nak elakkan daripada yeast tu mati. Okey, so kita akan move kepada cara-cara untuk kita mengadun dough. Okey, adunan kita dah sebati, baru kita masukkan air perlahan. Okey, kita lihat dekat situ tepung kita dah agak sebati dengan air yang telah dimasukkan. So part ni saya belum masuk garam lagi So agak-agak memang dah sebati macam tu, dah boleh jadi dough. Baru kita masukkan garam. Okey, masuk garam. Okey, part dah macam gini baru kita masuk garam. Okey, so kita biarkan kita punya mix tu berputar selama 25 minit, 20 ke 25 minit. Okey, ni saya dah mix. Saya dah mix 25 minit sebab nak tunggu tu lama. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya dough ni dah betul-betul boleh diangkat? Nak tahu dia dah betul-betul cukup mix ke belum? Cukup diadun ke belum? Kita tarik dia belum macam ni, dia elastik. Okay, so kalau belum dia akan putus, dia akan putus-putus. Okay, sekarang ni saya nak buat saya punya dough ni bersaiz 50 gram untuk satu dough. Okay, dough divider saya ni dia membahagikan dough kepada 36 bahagian. Okay, apa yang saya perlu buat, apa yang perlu menjimatkan masa saya ambil dough yang kita dah uli tadi. Saya timbang 1800 gram. Kenapa 1800 gram? 50 gram dough, satu pieces dough saya nak 50 gram. Saya kali dengan 36. Okey, 36 pieces. So dalam dough ni adalah 1800 gram. Okey, untuk 1,5 kilo ni selalunya boleh menghasilkan roti antara 50 ke 54. Saya buat resepi ni 1,5 kilo. Kalau 1,5 kilo dia akan menghasilkan dough sebanyak 2,600. Okey, 2,600. Okey, faham kenapa saya timbang ni 1,800? Supaya saya nak masukkan dalam dough divider sebanyak 36 pieces dengan berat satu dough adalah 50 gram. Okey, kalau yang lebih ni 1,000 dia tak boleh masuk dalam divider. Sebab apa? Divider ni saya terbahagi kepada 36. Jadi saya kena timbang satu-satu. Macam inilah kaedahnya. So kalau tuan-tuan perempuan tak ada dough divider kat rumah macam saya, kena timbang satu-satu macam ini 50 gram.
Okey, saya lepaskan dulu. Kenapa saya lepaskan? Sebab untuk saya masukkan dalam dough divider. Untuk senang untuk mudahkan saya masuk dalam dough divider saya. Okey, kat sini dalam ni saya letak tepung. Okey, kenapa saya letak tepung atas ni? Saya untuk mengelakkan dia melekat semasa pemotongan. Atas ni letak tepung. Okey, saya letakkan tepung. Sikit je sebab saya punya resipi ni tak menggunakan tepung yang banyak. Okey, kita tak perlukan tepung yang berselerak dekat atas meja kerja kita. Okey. Letakkan. Oh, tengok. Dia dah terbahagi kepada 36 bahagian sebanyak 50 pieces, 50 gram satu pieces. Okey, so kita terbalikkan. Okey. So senang. Sampai dia divider ni senang sebab kita tak perlulah timbang satu-satu. Kenapa kita kena cepat-cepat asingkan? Supaya dia tak akan melekat lagi. Okey, ni seterusnya adalah teknik rounding. Okey, minta kamera zoom sikit macam mana cara kita roundkan ni. Kita kena cepat sebab apa kita kena buat cepat? Sebab dough kita ni kembang dia mengembang dengan cepat. So, kita roundkan dia macam ni sampai dia licin. So kita tak payah guna tepung yang banyak pun. Saya guna tepung macam gini je, tengok. Saya buat gini je. Okey, kita roundkan dia. Sebab tu saya kata kat sini kita guna meja kerja yang bersih. Ya. Kita tekan bagi buang angin. Baru kita roundkan dia. That's why saya kata buat roti ni agak leceh kalau untuk yang homemade. Kalau untuk yang pasaran-pasaran besar, kenapa diorang boleh buat cepat? Sebab diorang menggunakan mesin. Semua mesin. Dari segi rounding, daripada sukatan bahan, semua mesin. Okey, cara susun, kenapa kami susun macam ni? Kita akan susun mengikut urutan. Okey, maksudnya lepas kita rounding, kita susun yang seterusnya. Sebab yang nanti kalau kita dah rounding kat sini, kita dah buat bulatan, kita dah bentukkan cantik, yang sini dah naik. Yang sini dah naik cepat. Okey, that's why kita kena susun. Kita tahu mana yang kita kena ambil dulu untuk kita letak inti. Okey, seterusnya adalah cara untuk kita memasukkan inti. Okey. Masukkan inti. Kita pakai gunting ni, inti kacang merah Kita roundingkan lagi. Roundingkan kacang merah. Okey. Okey, kalau dekat rumah kita tak ada dulang yang besar, kita boleh guna alas buat roti ni. Okey, ni. So, kita akan potong buat kita letakkan di sini. Kacang kita boleh bentukkan menjadi bunga. Okey, Puan Wahidah akan tunjukkan, zoom in sikit macam mana. Slow sikit Puan Wahidah. Okey, kita akan zoom je. Okey, Puan Wahidah akan masukkan inti kacang merah. Inti kacang merah macam mana kita nak jadikan dia bentuk bunga. Sebab lain-lain inti kita syorkan untuk tuan-tuan buat lain-lain bentuk. Okey, sebab kalau semua tuan-tuan buat bentuk bulat je, nanti dah masuk dekat dalam dah masuk dekat dalam oven, dah bakar, semua sama. Takkan kita nak buka balik kan? Jadi setiap inti kita buat design yang berbeza-beza. Okey. Okey, so itu untuk inti kacang merah, dan pembantu tengah masukkan inti kelapa. Okey. Okey, pembantu saya tengah masukkan inti kelapa. Kalau macam pizza tak apa, pizza roti sausage kita nampak sausage-nya, tapi kalau inti di dalam, inilah teknik-tekniknya. Ya, kelapa dah masuk ni.
Yang ini kalau boleh biar buat berdua lah Sebab apa? Sebab kalau kita buat seorang-seorang, kita boleh buat seorang tapi dengan kuantiti tepung yang sedikit. Contoh kita buat dalam 500 gram. Tapi kalau untuk 1,5 kilo, kita kena buat berdua untuk mengelakkan adunan kita tu ternaik terlebih. Kawannya dah siap dulu, yang lain belum siap lagi. Macam tu maksud saya. Okey, 1,5 kilo boleh menghasilkan 50 ke 55. Sebab tadi saya buat dapat 55 pieces dough roti dengan berat sebanyak 50 gram. Bekas roti ni ada dua jenis tau. Ada yang bentuk bujur macam ni atau bulat. Kalau tuan-tuan perempuan ada oven industri yang besar tu, tuan-tuan perempuan tak nak guna bekas pelapik roti ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni dulang ni sebab saya menggunakan oven yang besar, oven industri. So saya gunakan dulang tanpa tanpa menggunakan bekas roti ni, bekas pelapik roti. Saya terus je susun dekat sini. Tapi sebab tuan-tuan perempuan tak ada oven yang besar dekat rumah, so lebih baik guna bekas ni lah. Okay, ni siap untuk simpan dalam oven. Siap untuk inti kacang merah. So kita akan simpan dalam pulver. Okay, simpan dalam pulver dalam berapa minit tadi? Saya banyak kali dah cakap. Simpan dalam pulver selama 45 minit. Okay, tengok. Saya akan masukkan sausage. Susu. Letakkan dalam bekas. Okay, tengok mana kita nak jadikan dia bentuk bunga bentuk bunga. Kita potongkan dia kat sini. So, make sure kita potong ni, kita potong sekali dengan sausage-nya. Kita buatkan bunga. Okay. Okay, nampak tak? Nampak? Okay, so nanti ni kita akan biarkan dia mengembang. Okay, dia kembang, kita masukkan dalam pulver. Lepas tu kita baru letakkan sos, kita letakkan mixed veggie, kita letakkan cheese. Okay, bentuk ni bergantung kepada kreativiti tuan-tuan dan perempuan. So kalau tuan-tuan perempuan nak dapatkan ilmu, boleh tengok dekat YouTube macam mana cara-cara nak bentuk roti, bentuk dough. Okay, ni siap. Yang ni inti kelapa. Okay, inti kelapa kita bulatkan je. Okay, seterusnya adalah kita akan buat untuk chicken floss. Okay, seperti kita tahu chicken floss serunding ni dia intinya berada di atas. Okay, dalamnya selalunya dalam chicken floss dalam dia tu kosong. Jadi kita cuma perlu roundkan di sini je. Okay, kita perlu roundkan dia je. Okey, proses pemeraman, pengembangan, proving jangan lupa selama 45 minit. Pastikan betul-betul kembang. Baru kita bakar. Okey, susunannya tak boleh terlalu rapat. Sebab apa? Sebab nanti kita punya roti akan kembang. Okey, ni dough yang saya dah naikkan 45 minit. So saya naikkan awal lah, so boleh nampak dia naik 2 kali ganda daripada dough yang asal. Jadi tengok yang kecil-kecil je kan. Okey, ini dia dah naik. Okey. So, sebelum tu kita akan sapukan dengan egg wash. Okey, masa ni barulah kita sapu egg wash.
bila kita tengok kita punya oven dah cecah 180 darjah Celsius. Okey, sekarang ni oven saya dah cecah 180 darjah Celsius. Saya akan bancuh egg wash. Egg wash ni ada dalam resipi 300 ml susu segar dan juga 1 biji telur. Okey, saya masukkan. So kita akan sapukan dengan egg wash. Sapu egg wash ada cara ini salah satu saya nak kongsi. Saya rasa salam ni semua Muslim kot Okey, bab berus. Berus ni sangat sensitif. Saya pernah ikuti kursus halal daripada Jakim. Jakim pernah pergi satu kelang roti yang membuatkan dia tak mendapat halal. Jakim kesan adalah daripada berus. Dah bertahun-tahun dia pakai, dia pun tak pasti tu berus apa. Jakim ambil, tengok berus, rupanya berus ada mengandungi berus khinzir. Okey, bulu khinzir. Okey, itu yang perlu ditekankan. Kebanyakan pengusaha-pengusaha tak perasan. Kadang-kadang kita pun tak perasan kita punya kandungan berus ni daripada apa. Okey, sekarang ni berus kita akan ambil sikit dan kita akan sapu rata saja. Dan sapu rata. Okey, kita jangan sapu yang terlampau kuat. Sebab apa? Kalau kita sapu terlampau kuat, dia akan merosakkan permukaan. Kalau permukaan ni dah terbocor, kalau bocor dia dah tak boleh kembang lagi. So nak tahu kita punya perbezaan roti, so that's why lah kita kena letak bijan, kita kena bentuk yang lain-lain. Masukkan di dalam oven. Okey, kita masukkan dalam oven. Okey, untuk oven saya ni besar Oven saya, tuan-tuan perempuan boleh nampak oven saya boleh masuk dua dulang. Okey, 2 dulang roti. Kita akan masak selama 15 minit. Tuan-tuan perempuan boleh tengok. Ini adalah roti yang telah dimasak Tadi kita dah masukkan roti. Kita bakar selama 15 minit. So inilah hasilnya, roti kita dah masak dengan sempurna. Okey. So dah lepas masak kita akan terus angkat, letak di atas redai. Kenapa kita kena terus angkat dan letak atas redai? Kenapa kita terus sejukkan? Kita tak boleh biarkan dia di atas dulang. Kenapa kita kena letak atas redai? Supaya kita punya roti ni tidak akan mendap, tidak akan turun balik. That's why masa kita angkat dan panas-panas terus kita letak atas redai dan biarkan dia sejuk. Ini adalah roti kosong. Okey, yang saya cakap dalam ni saya tak letak apa-apa inti. Okey, kebanyakan chicken floss yang ada di pasaran pun tiada inti di dalam. Okey, kita akan bancuhkan 1:1. Kat sini saya pakai 50 gram, tapi kalau tuan-tuan perempuan banyak, buat dalam kuantiti banyak, boleh gandakan contoh 1 kilo mayonis dan juga 1 kilo susu. Okey, ni saya buat 50 gram. Saya masukkan mayonis dalam susu pekat. Okey, saya masukkan mayonis dalam susu pekat. So, gaulkan dalam keadaan yang sudah dia akan jadi likat macam ni. Okey, ni dah di mix sebati. Saya akan ambilkan roti yang kosong. Saya akan sapukan di atas roti. Okey. Ni menjadi gam dia lah. Okey, chicken floss. Okey, kita ambilkan. Kita carik-carikkan macam ni. Carikkan dulu. Baru kita celupkan. Celupkan gini. Okey. Nampak? Gini. Okey. Okey. Dia dah terlekat elok. So mana yang terlopong-lopong tu kita tampal lah. Kita tampal. Okey, yang kedua saya nak tunjuk tuan perempuan. Okey. Cara untuk kita dekor dia, letakkan dalam piping bag. Sos, ni mayonis. Okey. Sos ni adalah sos buatan daripada pusat pertanian Kita letakkan mix veggie. Kita letakkan mix veggie di atas.
Okey, tuan-tuan boleh lihat ini kita punya dough ni dah kembang Tunggu kembang baru kita letak. Kita letakkan seseri, letakkan sos. So kita besarkan sikit. Letakkan sos. Ikutlah aktiviti tuan-tuan perempuan. Letakkan mayonis. Tak juga cheese. Okey, ni rahsia saya nak bagi tahu biasa saya belajar. Okey, salah satu rahsia macam mana kita nak jadikan cheese tu tarik, kita campurkan parmesan dan juga mozzarella. Okey, kita tahu dekat Malaysia ni macam-macam jenis cheese ada. Cheese mozzarella, parmesan, cheddar, cream cheese, macam-macam. Okey, kalau untuk menjadikan efek tarik untuk satu produk, untuk dia punya cheese yang kita makan tu macam dekat Pizza Hut gitu, kita gabungkan parmesan dan juga mozzarella. Okey, siapa yang tak pernah tengok cheese? Okey, ini cheese parmesan, dia macam serbuk. So yang ni mozzarella. Mozzarella ni banyaklah common lah orang selalu guna. Campurkan cheese mozzarella. Tak cheese parmesan dan juga mozzarella. Okey, so untuk bau dia yang lebih menarik, kita letakkan sedikit oregano sebagai hiasan. Atau bau So oregano ni jangan letak banyak sangat. Kalau letak banyak sangat nanti bau dia terlampau kuat dan pahit. Okay, ingat kalau untuk roti-roti macam gini, roti-roti yang telah diletak aksesori di atas, tak perlu disapu egg wash. Okey, fungsi egg wash adalah untuk mengilatkan untuk mencantikkan permukaan roti. Okey, so kalau macam gini kita dah letak aksesori, so kita tak perlu letak egg wash lagi. Sos. So ni dalam ni ada sausage letakkan sos dan kita letakkan mayonis. Okey, sekarang ni roti ni dah sejuk. Okey, roti ni dah sejuk. Tengok ni, so kita boleh sealkan So ini kita akan seal. Okey, kadang-kadang ada yang tanya macam mana kita nak orang nak tahu kita punya produk. Kita punya produk ni macam bukan produk Gardenia. Kalau Gardenia dah ada tulis kat depan, dah ada bentuk, dah ada packaging dia cantik. So macam mana kita nak kenalkan produk kita dengan orang? Kita boleh seal dekat sini. Seal. Lepas tu kita letakkan kita punya nama produk dekat bahagian tengah ni. Dan kita seal lagi sekali di bahagian atas. Faham tak saya cakap? Okay, kita seal kat sini. Letakkan produk kita, kita print nama ataupun kandungan produk, dari mana alamat, cara pembuatan ke apa, bahan-bahan yang digunakan. Lepas tu kita akan seal lagi di bahagian atas. Jadi kita punya maklumat ni berada di tengah. Saya akan serahkan program ni khusus ni kepada urus dia. So daripada saya dan juga pembantu dan juga warga kerja, saya minta maaf dan minta ampun, minta maaf sekiranya ada kesilapan dalam saya mengendalikan kursus selama 2 jam setengah. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim-tim unit ICT Jabatan Pertanian Johor, sebab kalau tak ada mereka, tak adalah kita jumpa kat sini sebab yang set up ni semua mereka. Tugas saya mengajar je. Okey, so saya ucapkan terima kasih juga kepada tim-tim ICT. Mungkin kita akan berjumpa lagi di kursus-kursus yang lain. Lepas ni kita ada banyak lagi syllabus kita ada banyak, ada kursus kek, kita ada kursus sejuk beku, kita ada kursus sos. Okey, so kita boleh jumpa lagi lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta kursus. Terlebih dahulu saya ucapkanlah terima kasih kepada tenaga pengajar kita iaitu Puan Siti Khadijah dan juga pembantu Puan Faridah dan juga semua kru-kru ICT daripada SU Dan saya berharaplah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya dapat ilmu yang telah diberikan tu digunakanlah dengan sebaik mungkin Dan saya bagi pihak Pusat Pertanian Yatam juga ingin mengucapkan tahniahlah kepada yang stay sampai ke penghujung kursus ini. Dan dan serta tu saya bagi pihak Pusat Pertanian Yatam juga ingin memohon ampun dan maaf lah sekiranya di sepanjang kursus ini terdapat kekurangan ataupun masalah atau kesilapan terkasar bahasa. Dimohon ampun dah dan maaf lah
Dan saya bagi pihak pusat pertanian juga ingin mengucapkan selamat berjaya lah pada tuan-tuan dan puan-puan semua sehingga kita bertemu pada kursus akan datang. Sekian, terima kasih dari pihak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.